Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan dan usaha Kementerian untuk menyelesaikan isu penduduk dan kanak-kanak tanpa dokumen pengenalan diri dan kerakyatan di negeri Sarawak. Mengambil kira pelbagai kegusaran pelbagai pihak berkenaan implikasi cadangan pindaan perlembagaan mengenai undang-undang kewarganegaraan kepada bayi dan kanak-kanak yang terbiak atau foundling dengan izin. Soalan saya, Puan Speaker, sekiranya pindaan perlembagaan berhubung kewarganegaraan ini diteruskan seperti yang ingin dibawa oleh Kementerian, di mana ianya akan melibatkan 5 pindaan yang disifatkan sebagai regresif, apakah terdapat mekanisme atau kaedah lain bagi membolehkan bayi dan kanak-kanak terbiar, terutama yang berada di bawah jagaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, diberikan kerakyatan automatik seperti mana yang turut dicadangkan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat Sarawak. Bagaimana pula dengan anak-anak yang lahir kepada pasangan warga negara dan bukan warga negara dalam kes perkahwinan adat atau perkahwinan yang tidak didaftarkan? Saya cuma khawatir masalah kanak-kanak tanpa kerakyatan ini bukan sesuatu yang statik. Walaupun jumlahnya mungkin berkurangan atas usaha gigih Kementerian, realitinya isu ini akan sentiasa wujud di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak yang bersempadanan dengan Kalimantan, Indonesia kerana ianya sudah menjadi isu rentas generasi. Seboleh-bolehnya kita tidak mahu kanak-kanak yang tidak bersalah ini dinafikan hak mereka untuk mendapatkan akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Terima kasih Puan Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan. Speaker, ada 3 perkara yang saya tangkap daripada soalan tambahan. Rumuskan jawapan. Rumuskan. Rumuskan ni payah sikitlah. Ya. Baik, yang pertama, perkahwinan adat. Bagi bukan Islam di Sarawak yang berkahwin secara adat. Okey. Yang itu anak yang perkahwinan adat ni diiktiraf. Di bawah akta perkahwinan kita iktiraf. Jadi anak yang dilahirkan, kalau ibu bapaknya warga negara Malaysia, anak tu warga negara, tak ada masalah ya. Tapi perkahwinan adat yang dilakukan oleh pasangan Muslim, dia kena daftarkan semula di bawah akta perkahwinan. Dia kena daftar semula. Itu proses yang berbezanya ya. Sebab di bawah ordinan Kerajaan Negeri Sarawak itu dia benarkan kalau perkahwinan adat melibatkan non-Muslim. Okey, itu terjawab ya. Yang kedua ialah soal foundling baby. Ini rumus ni, fungsi ya. Ini rumus lah ni. Saya nak sebut begini ya. Yang pertama, proses libat urus sedang berlangsung sehingga kita bentangkan dan kita print blue bill yang itu muktamad untuk kita bahas, pertimbang dan buat keputusan. Sehingga itu berlaku, sekarang ni adalah proses libat urus yang sedang kita buat. 2 hari lepas saya dengan Perikatan Nasional, petang nanti dengan Barisan Nasional, begitulah seterusnya. Dan itu akan kita muktamadkan sebelum daripada cetakan blue bill. Itu prosesnya ya. Baik. Foundling baby ini jelas melalui libat urus yang saya kendalikan dan KDN kendalikan, ada 2 dikotomi yang sangat jelas. Satu, berpandangan bukalah seluas-luasnya. Asal lahir di sini saja, tak kiralah di mana jumpa, siapa pun ibu bapaknya, berilah warga negara. Atas sifat ihsan dan kemanusiaan, jangan hukum anak yang tidak bersalah. Di satu ekstrim lain, dikotomi lain, ialah negara kita ada undang-undang, ada perlembagaan, ada peraturan. Dalam urusan berkerajaan, tertibnya harus diikuti. Sebab itu prinsip warga negara ini ada 2. Yang pertama, ikatan perkahwinan yang sah dan didaftarkan. Yang kedua, ibu atau bapa warga negara Malaysia. Adapun foundling baby, kita tak tahu dia ibu bapaknya. Sebab itu dalam foundling baby ini disebut kena ada 2 andaian, presumption. Yang pertama, tempat lahir dia adalah di mana dia dijumpai. Yang kedua, dia mesti dibuat andaian telah dilahirkan oleh ibu yang permanently resident di sini. Itu asalnya. Bila kita buat presumption begitu, maka dia boleh dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang. So di antara 2 pandangan ini yang
kerajaan kena menjernihkan, mengharmonikan, mengimbangkan antara dua pandangan yang bersifat ini. Percayalah, sehingga kita bentangkan nanti, kita akan meminta semua ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan supaya kita sama-sama mengambil tanggungjawab bahawa hak anak-anak itu mesti dijamin, dijaga. Hentikan istilah dinafikan hak untuk mendapat warga negara. Sekarang kalau dia tak dapat cara 19B pun, kita proses di bawah 15A. Dia tetap dapat warga negara. Tak ada istilah dia dinafikan. Janji dia pohon dan permohonan dia lengkap. Okey, jadi saya mohon tak ada lagi istilah menafikan. Hakikatnya adalah kalau tak diluluskan di bawah kuasa undang-undang, dia tetap diproses dan dibuat keputusan permohonannya di bawah perkara 15A. Jadi sekarang masih dalam peringkat libat urus untuk mendapat formula yang terbaik. Dan saya belum pembentangan, saya akan maklumkan pada ketua WIP masing-masing. Saya dengan Kota Baru, saya dengan Larut, suasana yang sangat kondusif dalam sesi pada 2 hari lepas. Semua ketua WIP kerajaan telah saya engage dan insya-Allah bila sampai masa kita akan sama-sama mengambil bahagian untuk membuat keputusan yang terbaik dalam isu warga negara. Terima kasih. Sebab benar. Lepas pandang, saya nak ambil kesempatan ini ucap terima kasih kepada sahabat saya dari Kuala Krai yang mencadangkan supaya sementara kita berbincang tajuk warga negara, dicadangkan supaya Jabatan Pendaftaran buka booth atau kaunter untuk bantu semua ahli parlimen yang menerima permohonan penyelesaian isu warga negara di peringkat pusat khidmat masing-masing. Jadi mulai 25 Mac hingga 27 Mac di parlimen ini, anda boleh, ahli-ahli parlimen boleh berurusan masalah ini dengan pegawai Jabatan Pendaftaran. Terima kasih.